kepada Ustazah Siti Hajar, pensyarah kami bagi subjek CTU 552. Di hari yang mulia ini, kumpulan saya akan membentangkan mengenai tajuk keganasan terhadap insan bergelar wanita. Seperti apa yang kita ketahui, pelbagai aspek yang berkait rapat dengan isu ini di mana akan kami kupas sebentar lagi. Saya, Faizah binti Rosan, akan memulakan pembentangan pada hari ini. Sebelum isu ini dirungkai dengan lebih mendalam, marilah kita sama-sama mengkaji dari pandangan yang lebih umum terlebih dahulu. Pertama sekali, apakah itu insan? Insan atau dikenali sebagai manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling istimewa kerana dikurniakan dengan nikmat akal fikiran serta berkebolehan untuk berfikir, berkehendak dan juga boleh menerima serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap insan seharusnya menghayati konsep dirinya sebagai seorang hamba dan juga khalifah di muka bumi ini serta mengenal pasti sejauh mana potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin setiap tingkah laku serta perlakuan adalah merupakan yang terbaik dan sejajar dengan tujuan penciptaannya. Kembali kita kepada tajuk asal pembentangan ini iaitu mengenai wanita. Jadi, siapakah insan yang bergelar wanita ini? Istilah wanita diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu iaitu apabila memasuki tahap perkembangan dewasa di usia 20 sehingga 40 tahun. Sesungguhnya, wanita mempunyai peranan yang signifikan dan amat besar dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Mereka bukan lagi dianggap sebagai penghuni kekal ceruk dapur, namun telah menjadi salah satu individu penting dalam pembangunan keluarga. Mahupun kaum wanita dipandang dengan hina dan tidak diberi layanan yang istimewa sebelum kedatangan Islam, Islam telah mengubah sebanyak 360 darjah mengenai kedudukan wanita. Islam melihat peranan mereka setanding dengan kaum lelaki di mana kedua-dua jantina mempunyai tanggungjawab tersendiri yang perlu disempurnakan. Kini, kaum wanita diberi ruang dan peluang yang sama besar dan penting seiring dengan kaum lelaki. Kredibiliti dan kemahiran yang dimiliki oleh kaum wanita tidak lagi dipandang enteng. Hal ini disebabkan oleh kebolehan mereka yang mampu mendorong mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki di era serba moden ini. Namun demikian, saban hari kita dimaklumkan mengenai kes keganasan terhadap insan bergelar wanita yang semakin berleluasa dan acap kali berlaku di mana-mana sekalipun, di kawasan bandar, pinggir bandar maupun kawasan kampung. Berita seperti ini sesungguhnya amat menyayat hati apabila melihat kaum wanita diperlakukan dengan sebegitu rupa. Berdasarkan satu kajian yang dijalankan dalam jurnal perubatan, ia mendedahkan sebanyak 27% daripada 2 juta wanita di seluruh dunia menjadi mangsa kepada keganasan pasangan masing-masing. Persoalannya, mengapa wanita menjadi mangsa kepada keadaan ini? Keganasan terhadap wanita boleh didefinisikan sebagai sebarang tindakan keganasan yang boleh mengakibatkan kecederaan fizikal, seks maupun psikologi atau mengakibatkan penderitaan kepada wanita itu sendiri. Perbuatan ini meliputi semua wanita tidak mengira bangsa, agama, taraf hidup serta budaya. Rogol, gangguan seksual, keganasan rumah tangga dan lain-lain merupakan antara kes keganasan yang kerap berlaku dan kes yang direkodkan setakat ini sangat membimbangkan. Hal ini disebabkan oleh ianya bukan sahaja dapat mengakibatkan kecederaan fizikal dan mental terhadap mangsa, tetapi ianya juga boleh membawa kepada kematian. Kaum wanita sesungguhnya lebih terdedah menjadi mangsa kepada kes keganasan berbanding kaum lelaki. Tidak dinafikan bahawa kaum lelaki tetap ada yang terjadi mangsa tetapi nisbahnya terlalu kecil apabila dibandingkan dengan keganasan terhadap wanita. Antara faktor yang memainkan peranan yang besar terhadap kemenjadian keganasan ini adalah faktor jantina. Seperti apa yang kita ketahui, kaum lelaki secara umumnya disifatkan sebagai seorang dominan, seorang yang perkasa, mempunyai mental yang kuat menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh dengan emosi sendiri, terdorong kepada sesuatu yang ganas dan lain-lain. Berbeza pula dengan kaum wanita yang secara umumnya disifatkan sebagai seorang subordinat kepada lelaki, seorang yang lemah lembut, lebih beremosi, tidak suka kepada keganasan dan lain-lain. Sifat lelaki dengan perempuan itu sendiri bagai langit dengan bumi dan hal ini sedikit sebanyak mempengaruhi tindakan keganasan yang dilakukan oleh lelaki terhadap wanita. Wanita yang berada dalam kumpulan minoriti seperti orang asli wanita, pendatang asing wanita, tebusan wanita, wanita yang kurang upaya dan sebagainya merupakan kumpulan wanita yang kerap menjadi mangsa kepada kes ini. Perasaan takut dalam kehidupan seharian merupakan salah satu impak negatif yang diterima oleh para mangsa
yang menghalang mereka dalam mencapai keseimbangan antara jantina serta mencapai kemajuan bagi diri sendiri. Hal ini sekaligus menyebabkan mereka terus kekal berada di tahap yang lebih rendah berbanding lelaki. Majoriti keganasan yang berlaku dilaksanakan oleh orang terdekat dengan wanita itu sendiri seperti suami, bekas suami atau teman lelaki. Keterangan ini adalah berdasarkan daripada kajian dalam Handbook for National Action Plans on Violence Against Women. Tambahan lagi, terdapat banyak kes yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa disebabkan oleh masalah dalam keluarga ataupun masalah peribadi. Di Malaysia, kes keganasan rumah tangga meningkat kepada 7,468 kes sepanjang 2021 bersamaan dengan 42% berbanding 5,260 kes yang berlaku pada tahun 2020. Sudah sedia maklum, terdapat banyak kategori keganasan wanita. Jadi, apakah antara kategori yang dimaksudkan itu? Jenayah penindasan dan keganasan membabitkan wanita semakin menular dalam masyarakat kita. Macam-macam yang terlintas di fikiran tak dalam mendengar kenyataan ini. Isteri yang dahulunya dikahwini atas dasar cinta, kini dikasari hingga ada yang ditampar, ditendang dan dipijak ketika hamil. Wanita yang sepatutnya dilayan seperti pemaisuri, ditindas dan dipijak bagai tiada maruah. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia boleh dikatakan kes jenayah keganasan terhadap wanita setiap tahun bertambah jumlahnya. Keganasan terhadap wanita bukan hanya penderaan terhadap fizikal, tetapi ia juga merangkumi penderaan emosi dan mental mangsa. Terdapat beberapa kategori keganasan terhadap wanita yang sepatutnya kita ambil tahu dan peka dari dahulu. Kategori keganasan terhadap wanita yang pertama ialah keganasan psikologi dan emosi. Penderaan psikologi dan emosi melibatkan perasaan wanita dan keupayaan untuk mengawal kehidupan sendiri, contohnya mengugut, menghina, memalukan, menjatuhkan maruah, meninggalkan kesan buruk seperti kecederaan fizikal, menindas melalui percubaan dendam, merosakkan imej sehingga membahayakan nilai harga diri dan perasaan wanita tersebut. Walaupun mangsa tidak mengalami sebarang bentuk kesan luka yang boleh dilihat, namun mangsa boleh mengalami tekanan perasaan yang amat teruk iaitu hilang upaya untuk mengawal emosi secara normal di mana perkara tersebut memberi kesan jangka pendek atau jangka panjang yang boleh menyebabkan kemungkinan mangsa melakukan sesuatu yang di luar kawalan hingga mendatangkan atau menyebabkan darar syar'i yang mencakupi aspek kecelakaan berbentuk psikologi atau emosi. Kategori yang kedua ialah keganasan fizikal. Keganasan ini merangkumi perbuatan seperti memukul, menumbuk, menampar, menggigit, menendang, membaling barang, menggunakan senjata dan menghalang wanita daripada mendapatkan keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal. Menurut kajian yang dibuat pada tahun 2014 oleh Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender, Kanita di Universiti Sains Malaysia, 9% daripada wanita yang pernah berpasangan di Semenanjung Malaysia mengalami keganasan rumah tangga pada suatu ketika dalam hidup mereka. Terdapat peningkatan dalam bilangan kes-kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada polis saban tahun. Pada tahun 2010, terdapat 3,173 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Namun, bilangan ini meningkat kepada 5,014 kes pada tahun 2015. Tidak lupa dengan satu kes yang berlaku di negara kita. Tragedi menyayat hati telah berlaku pada Altantuya Sharibu yang telah dibunuh dan diletupkan pada 19 Oktober 2006. Selain itu, pada Mei 2021 kita juga digemparkan dengan kes seorang suami yang memukul isterinya yang sedang hamil. Bagai tiada sifat peri kemanusiaan, seorang suami sanggup memukul isterinya yang mengandungkan anaknya sendiri sehingga koma. Disebabkan perkara seperti ini, mangsa yang pernah mengalami sejarah keganasan fizikal secara langsung akan turut terganggu secara emosi, bahkan akan mengalami kemurungan, fobia, cepat marah dan mungkin mencuba untuk mencederakan diri sendiri sehingga membuatkan pembentukan kematangan sosial, emosi dan jasmani seseorang wanita terbantut akibat perilaku pihak yang tidak bertanggungjawab. Kategori yang ketiga ialah keganasan seksual. Keganasan seksual dapat didefinisikan sebagai memaksa, melakukan atau melihat sesuatu berbentuk seksual tanpa kemahuan wanita tersebut. Menyakiti wanita ketika melakukan hubungan seks atau melakukan seks di luar tabi'i. Bentuk-bentuk gangguan seksual adalah merangkumi 5 bahagian penting, iaitu yang pertama bentuk lisan, contohnya teguran, berjenaka dan perkataan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, melalui bentuk isyarat contohnya menjelai lidah, menjilat bibir, memegang serta isyarat tangan atau bahasa yang berbentuk lucah. Ketiga, bentuk visual seperti menunjukkan material pornografi, melukis lakaran atau tulisan berdasarkan seksual dan mempamerkan sesuatu berbentuk seksual. Keempat ialah bentuk gangguan psikologikal meliputi undangan sosial yang tidak disenangi, diingini dan kekerapan mengajak untuk mengadakan temu janji.
Yang terakhir ialah intimasi fizikal, dan bentuk fizikal adalah seperti sentuhan, urutan, geseran tubuh badan yang tidak bersesuaian, ciuman, meraba dan gangguan seksual. Jumlah statistik di Malaysia menunjukkan secara frontal setiap hari 6 orang wanita dan gadis telah dirogol, tetapi hanya 25% sahaja yang dilaporkan kepada pihak berkuasa. Hal ini kerana sesetengah wanita tidak berani untuk melaporkan kes tersebut atas sebab-sebab seperti diugut atau takut pada tanggapan masyarakat sekeliling. Seterusnya ialah keganasan sosial. Penderaan ini sering berlaku di dalam rumah di mana wanita sering didorong untuk bergantung kepada pasangan masing-masing dan diasingkan dari mendapat sokongan luar. Lebih memeranjatkan apabila sebilangan wanita berpendidikan tinggi yang mengalami masalah ini tidak berani tampil untuk membuat aduan, seperti hasil kajian WAO menunjukkan 5% daripada 100 mangsa wanita terdiri daripada golongan berpendidikan tinggi kerana terikat dengan adab resam dan budaya. Di samping itu, kaum wanita juga ditindas dari segi kerja yang ditawarkan kepada wanita. Majikan di dalam sektor perusahaan kebiasaannya akan melantik pegawai-pegawai lelaki kerana pekerja wanita kononnya tidak akan kekal lama disebabkan pelbagai masalah yang dihadapi, contohnya berkahwin, mengandung dan bersalin. Kategori yang terakhir ialah keganasan kewangan. Keganasan kewangan ini melibatkan seseorang wanita yang dihalang dari mencari pekerjaan atau tidak dibenarkan untuk membuka akaun bank atau menyimpan wang pendapatannya sendiri, termasuk juga wanita yang bekerja tetapi ditahan daripada menggunakan haknya sendiri. Malah, hak tersebut diambil secara paksa oleh orang lain. Hal ini menyebabkan wanita tersebut bergantung sepenuhnya kepada orang lain untuk mendapatkan wang walaupun untuk keperluan asas sendiri. Namun demikian, wanita yang didera melalui keganasan dari sudut kewangan ini kebiasaannya tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi untuk kes-kes kecemasan. Oleh itu, mereka tiada tempat untuk bergantung hidup dan sumber mereka ada kalanya dinafikan oleh pasangan masing-masing. Dan selalunya, penderaan seperti ini menyebabkan kaum wanita takut untuk menuntut hak mereka dan tidak akan meninggalkan pasangan walaupun diperlakukan sebegitu. Keganasan terhadap wanita seperti dipandang remeh dan kecil, bagai tidak memberi apa-apa kesan di mata segelintir masyarakat. Persoalannya, sampai bila penindasan terhadap wanita harus berlaku? Dan mengapa sehingga kini penindasan terhadap wanita masih berlarutan? Keganasan terhadap insan bergelar wanita seringkali dikaitkan dengan personaliti wanita yang di mana mereka dianggap lemah. Stigma terhadap personaliti wanita ini masih berlaku di dalam masyarakat sehingga ke hari ini. Disebabkan wanita dianggap lemah, ia telah membuka ruang kepada kaum lelaki untuk mengambil kesempatan dalam melakukan keganasan kepada mereka. Bagi yang pasangan telah berkahwin pula, ia sering dikaitkan di mana isteri harus patuh kepada suami, tetapi bukankah si isteri harus membela diri jika ditindas oleh si suami? Satu kajian yang telah dibuat oleh Chapman dan Gate pada tahun 1987 telah mengenal pasti bahawa kitaran keganasan dikategorikan kepada 3 fasa di mana setiap pusingan penderaan menunjukkan bagaimana keganasan ini masih lagi berterusan. Setiap pusingan penderaan akan dimulakan dengan fasa peningkatan tekanan. Seterusnya, ia akan berpindah kepada fasa di mana insiden penderaan akan berlaku dan terakhir sekali ialah fasa berbulan madu. Fasa peningkatan tekanan ini dimasukkan di mana si pelaku telah menyerang pasangan sama ada dari segi bahasa, perbuatan atau tuduhan yang menyakitkan hati pasangan akibat kesalahan kecil yang telah dilakukan oleh si pemangsa. Pada waktu ini, si pemangsa akan menjadi pasif, ketakutan dan lebih mendiam diri agar mengelakkan si pelaku menjadi lebih agresif terhadap mereka, tetapi emosi si pelaku pada fasa ini tidak akan berhenti, malah berterusan sehingga kemarahan tersebut tidak akan dapat dikawal. Seterusnya, fasa insiden keganasan. Semasa fasa ini, tekanan atau stres akan memuncak sehingga ke peringkat maksimal dan akan berakhir dengan keganasan. Ia biasanya berlaku akibat masalah-masalah yang berkaitan dengan masa lalu dan emosi si pelaku itu sendiri. Kadang-kadang masalah yang telah tercetus itu tidak ada kena-mengena sama sekali dengan si pemangsa. Pada tahap ini, penderaan fizikal, seksual maupun pembunuhan boleh berlaku pada bila-bila masa kepada si pemangsa. Fasa terakhir sekali ialah fasa berbulan madu. Fasa ini sering terjadi apabila keganasan dan pergaduhan telah berlaku dan si pelaku dengan secara drastiknya berubah kepada menjadi terlalu pemaaf yang kononnya telah menginsafi akan perbuatan mereka.
si pelaku akan berjanji tidak akan berbuat lagi dengan perbuatan sedemikian yang di mana secara tidak langsung telah memanipulasi otak si pemangsa dengan meyakinkan diri mereka bahawa si pelaku telah benar-benar berubah. Si pemangsa yang pada mulanya terdetik untuk meninggalkan si pelaku akan merasakan diri si pelaku harus diberi peluang kedua. Dari semasa ke semasa, kitaran keganasan ini akan berubah pula kepada 5 tahap yang lebih teruk. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Frances B. Woods pada tahun 1981, fasa yang akan berlaku ialah fasa denial, fasa menyalahkan diri sendiri, fasa memohon bantuan, fasa hubungan tinggal kembali dan akhir sekali ialah fasa kehidupan tanpa keganasan. Fasa denial ini akan berlaku pada peringkat awal di mana si pemangsa biasanya akan menidakkan atau menganggap keganasan yang berlaku hanyalah perkara yang kecil sahaja. Contohnya, apabila si pemangsa ditampar oleh si pelaku, si pemangsa akan merasakan bahawa tamparan itu ialah perkara kecil sahaja. Tambahan pula, mereka akan mudah merasa malu jika perkara tersebut diketahui oleh masyarakat. Seterusnya ialah fasa menyalahkan diri. Semasa fasa ini berlaku, si pemangsa akan mula sedar bahawa mereka telah menjadi pemangsa keganasan, tetapi akibat sering menyalahkan diri sendiri pada fasa denial, mereka akan tetap menyalahkan diri mereka apabila perbalahan berlaku. Fasa yang ketiga merupakan fasa pemohon bantuan. Setelah penat dan tidak tahan didera, ramai pemangsa di luar sana cuba untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, bagi masa keadaan penderaan ini ialah keluarga mereka sendiri yang tidak memahami dan asyik menyalahkan si pemangsa kerana membuat hal yang sedemikian hingga boleh tercetus pergaduhan. Bagi pasangan yang sudah berkahwin pula, keluarga si pemangsa akan meletakkan diri si pemangsa sebagai tidak pandai menjaga suami. Wanita yang kurang berpengetahuan pula akan pulang dengan tangisan selepas melaporkan kes ini terhadap pihak berkuasa. Sebab itu, pada zaman sekarang, si pemangsa rasa lebih baik sahaja mereka membongkarkan semua kes-kes tersebut di media sosial dengan menunjukkan segala kesan lebam yang terdapat di diri mereka untuk mendapat perhatian dari pihak netizen. Sesetengah pihak akan menolong, tetapi tetap ada segelintir masyarakat yang akan tetap menyalahkan si pemangsa tersebut. Akhirnya, si pemangsa akan putus harapan dan tidak akan keluar dari keganasan tersebut. Fasa keempat, di mana fasa ini dikenali sebagai fasa hubungan tinggal dan kembali. Pada fasa ini, si pemangsa akan cuba untuk menguatkan diri untuk lari dari hubungan yang menderitakan ini. Tetapi ramai yang akan pulang ke hubungan yang lama tersebut kerana perasaan yang berbelah bahagi. Mereka mungkin cuba untuk pergi tetapi tidak berjaya kerana terlalu sayangkan si pelaku dan ingin tetap memberi peluang agar mereka berubah. Tetapi tidakkah mereka tidak sayang akan diri mereka yang tetap akan meletakkan diri mereka sebagai masa keadaan. Akhir sekali ialah fasa kelima, iaitu fasa kehidupan tanpa keganasan. Fasa ini merupakan fasa terakhir dan tidak semua mangsa dapat capai ke tahap ini kerana mereka akan terperangkap di fasa keempat. Kepada mangsa yang berjaya sampai ke tahap ini selalunya akan dikait rapat dengan mempunyai dorongan keluarga yang sangat positif dan ingin menyelamatkan mereka dari hubungan yang berlakunya keganasan ini. Mangsa-mangsa ini akan mempunyai kesan yang mendalam terhadap diri mereka yang susah untuk diubati. Jadi, apakah kesan dan punca berlakunya keganasan wanita ini? Keganasan terhadap wanita yang berleluasa akan meninggalkan kesan buruk bukan sahaja kepada mangsa, malah kepada individu di sekeliling mangsa. Pertama sekali, kita lihat kesan terhadap mangsa. Seorang wanita itu pasti mengalami kecederaan secara fizikal apabila mereka cuba untuk melindungi diri mereka. Kesan kecederaan tersebut juga boleh mendatangkan masalah kesihatan yang lain. Misalnya, risiko terhadap kehamilan, dijangkiti penyakit HIV ataupun AIDS maupun penyakit kelamin atau STD, Sexual Transmitted Diseases. Selain kesan secara fizikal, mangsa juga pasti akan menghadapi gangguan mental dan emosi yang tidak stabil. Gangguan mental yang sering dialami oleh wanita adalah trauma, takut, rendah diri dan tekanan yang tinggi. Trauma tersebut bukan sahaja berpunca daripada insiden keganasan yang dialami, malah masyarakat sekeliling yang memandang hina kepada mangsa juga menyumbang kepadanya. Apa yang lebih menyedihkan adalah perkara ini akan meninggalkan kesan buruk kepada mangsa sepanjang hayat mereka. Seterusnya, beralih pula kepada individu di sekeliling mangsa. Contoh yang paling mudah kita boleh lihat adalah kes keganasan rumah tangga. Bukan sahaja mangsa yang bergelar isteri ataupun wanita tersebut sahaja yang terkesan, malah anak-anak yang terdengar maupun melihat dengan mata sendiri keganasan berlaku pasti akan terjejas secara negatifnya.
Hal ini akan mengakibatkan psikologi anak-anak mereka terkesan. Kanak-kanak yang melihat keganasan ataupun penderaan terhadap insan bergelar ibu mereka akan lebih mudah berasa lemah dan subur. Mereka akan cuba untuk menyendiri dan menyisihkan diri daripada orang lain. Tetapi, terdapat juga kanak-kanak yang menunjukkan tindak balas sebaliknya di mana mereka menjadi individu yang agresif maupun pasif. Masalah keganasan terhadap insan bergelar wanita yang makin hari makin membimbangkan ini wajarlah kita atasi secepat mungkin. Namun, untuk kita mengatasi masalah ini, semestinya kita harus mengenal pasti punca berlakunya keganasan tersebut. Berdasarkan sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Commonwealth, terdapat beberapa faktor yang di peringkat global yang menyumbang kepada keganasan terhadap wanita. Pertama sekali, tradisi di mana struktur sosial dan sistem nilai sentiasa meletakkan kaum lelaki sebagai ketua. Misalnya, ketua keluarga, orang yang membuat keputusan dan mempunyai kuasa ekonomi dan sosial. Yang kedua, ketidaksamaan kuasa perhubungan antara lelaki dan perempuan. Ketiga, sikap masyarakat yang memandang wanita ataupun kanak-kanak perempuan sebagai insan yang lemah secara fizikal dan emosi serta tidak rasional dalam melakukan sesuatu keputusan. Terdapat juga individu yang menyatakan bahawa wanita merupakan harta kepada kaum lelaki. Yang keempat, persepsi di mana wanita sewajarnya menerima hukuman sekiranya mereka melakukan kesalahan dalam urusan rumah tangga. Dan akhir sekali, pelaku sendiri dipengaruhi alkohol ataupun dadah serta mempunyai perasaan cemburu dan dendam terhadap insan yang bergelar wanita tersebut. Selain itu, pihak Polis Diraja Malaysia juga telah menyatakan bahawa sikap mangsa keganasan rumah tangga yang tidak berani untuk melakukan laporan polis juga merupakan salah satu punca kes ini berlarutan. Perasaan takut dan malu yang bercampur bau dalam diri mangsa telah menahan mereka daripada meminta bantuan pihak luar. Hal ini kerana mereka bimbang bahawa anak-anak akan turut menjadi mangsa keganasan serta nama baik keluarga akan tercemar sekiranya diketahui pihak luar maupun pihak polis. Namun, faktor psikologi berlaku merupakan punca terbesar yang menyumbang kepada keganasan. Misalnya, terdapat 4 kategori perogol bagi jenayah rogol iaitu untuk menunjukkan kekuasaan, power excessive, untuk melepaskan rasa marah, anger retaliation, merasakan diri mereka kurang berkuasa, power inferior, and anger excitation ataupun sadistic. Insan yang bergelar pelaku juga tidak mempunyai moral yang tinggi di dalam diri. Hal ini berhubung kait dengan pembinaan insan sejahtera di mana insan sejahtera dapat dibina dengan adanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak mulia serta tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat. Sikap tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan akhlak yang rosak akhirnya menghasilkan insan seperti pelaku-pelaku tersebut. Insan yang seimbang dan harmonis adalah mereka yang mempunyai jasmani, rohani, emosi dan intelek yang dijaga dengan baik. Apabila kita dah tahu kesan serta punca keganasan terhadap insan bergelar wanita, apakah langkah-langkah yang perlu diambil demi membantras hal ini daripada terus berterusan? Macam pada isu keganasan terhadap wanita bukanlah isu yang baru, malah ianya telah wujud sejak bertahun lalu lagi. Hari demi hari, insan yang bergelar wanita acap kali menjadi mangsa keganasan serta ditindas, dan ini menunjukkan bahawa dunia semakin tenat dengan hasil kekejaman manusia itu sendiri. Sebabkan itu, kita sebagai rakyat yang prihatin seharusnya mengetengahkan lagi isu ini supaya suara-suara mangsa yang ditindas dapat didengari dan diambil peduli oleh setiap pihak tanpa menyerah bangsa dan budaya. Oleh itu, terdapat beberapa langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. Pertama, seperti yang kita ketahui, pada masa kini, terdapat pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Antaranya adalah
pihak kerajaan telah melaksanakan projek rintis di mana ianya merupakan tindakan proaktif kementerian supaya kerajaan dapat menyediakan tempat tinggal sementara untuk mereka yang tiada tempat untuk pergi atau mencari perlindungan. Walaupun kita telah sedia maklum bahawa tempat perlindungan amat penting kerana ianya merupakan satu talian hayat buat mangsa, tetapi malangnya amat kurang dilaksanakan dan sangat terhad di Malaysia. Contohnya, projek rintis yang dilakukan ini hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan sahaja buat masa ini. Jadi, pihak kerajaan sewajarnya bersikap lebih adil dan saksama dengan cara mengorak langkah untuk memperluaskan lagi projek ini dengan melaksanakannya di setiap negeri yang ada. Hal ini supaya wanita-wanita yang turut menjadi mangsa keganasan di negeri lain juga mendapat perlindungan yang sewajarnya dan sama rata. Kerajaan juga harus menambah baik akses kepada rumah perlindungan sementara tersebut dan menyenaraikannya sebagai perkhidmatan yang penting supaya kebajikan mangsa sentiasa terkawal dan terjaga. Seterusnya, di waktu pandemik pada masa kini, pihak kerajaan sepatutnya mewujudkan satu SOP dalam memberi respon kepada kes keganasan rumah tangga yang berlaku ketika PKP. Hal ini kerana di musim pandemik ini, rakyat kita sering dilanda masalah. Misalnya dari segi kewangan yang berpunca daripada kehilangan pekerjaan. Masalah kewangan serta ketidaktentuan masa depan ini secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik yang ketara bagi sesetengah pasangan suami isteri. Maka, melalui pelaksanaan program ini, ianya akan menambah baik penyelarasan antara kesemua agensi yang berkaitan dan kesannya akan memastikan para mangsa tidak terus didera dengan sewenang-wenangnya. Sehubungan dengan itu, sekiranya kerajaan bertindak untuk memberi bantuan dari segi kewangan kepada mangsa, kerajaan perlu memastikan bantuan kewangan tersebut sampai kepada mangsa. Tambahan pula, pihak kerajaan harus mengerahkan kesemua tenaga pengajar untuk memupuk kesedaran kepada para pelajar di setiap sekolah yang ada di negara kita. Hal ini demikian kerana program kesedaran dan latihan berkaitan keganasan terhadap wanita yang dilaksanakan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan para pelajar tentang keburukan keganasan terhadap wanita yang perlu dijauhi. Disebabkan hal itu, program ini mestilah melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk kaum lelaki juga. Seterusnya, kerajaan seharusnya menghasilkan lebih banyak pesanan hikmat masyarakat mengenai keganasan rumah tangga. Hal ini supaya ianya dapat memupuk perasaan bertimbang rasa dan keprihatinan terhadap komuniti yang menjadi mangsa keganasan. Bukan itu sahaja, sebarang pengumuman sepatutnya bukan sahaja untuk memberitahu mangsa mengenai bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Malah, ianya juga untuk memberi mesej kepada mereka bahawa tidak alasan untuk penderaan ini terus berlaku ke atas diri mereka. Justeru, peranan bagi seseorang individu itu pula adalah dengan cara bertindak segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terlihat penderaan terhadap wanita berlaku di depan mata. Sebagai contoh, sekiranya kita terlihat suami yang mabuk mendera isterinya di depan halayak ramai, kita sebagai insan yang prihatin haruslah melaporkan perbuatan zalim tersebut secepat yang mungkin kepada pihak polis supaya tidak akan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Bukan itu sahaja, kita sebagai seseorang individu yang peka terhadap nasib yang menimpa pada orang di sekeliling kita, kita bertanggungjawab memberikan sokongan moral yang secukupnya kepada mangsa yang terlibat. Hal ini demikian kerana sebilangan besar mangsa keganasan rumah tangga pasti akan mengalami kemurungan dalam hidup mereka, dan ini merupakan hal yang penting dan serius kerana ianya boleh mengakibatkan mangsa terjerumus dalam kes bunuh diri yang disebabkan oleh tekanan fizikal dan mental yang dihadapi. Maka, sekiranya kita terlihat orang-orang yang terdekat ditimpa masalah ini, kita boleh menguatkan semangat mereka dengan memberikan kata-kata pembakar semangat untuk memastikan mangsa terus kuat menghadapi masalah hidup yang dilalui. Konklusinya, tanggungjawab mementeras keganasan terhadap wanita bukan hanya terletak di bahu kerajaan semata-mata. Sebaliknya, ianya merupakan tanggungjawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak termasuk kerajaan, NGO, swasta, individu dan masyarakat sekeliling juga.
Ini bermakna kejayaan dasar dan program bagi menangani jenayah tersebut bergantung kepada kerjasama padu dan komitmen semua pihak yang terlibat. Sekiranya isu keganasan terhadap wanita ini tidak diambil perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak, sudah tentu ianya akan memburukkan lagi keadaan dalam sesebuah negara tersebut. Setiap individu, khususnya insan yang bergelar wanita di seluruh dunia, berhak untuk berasa selamat dan bebas menjalani rutin hidup harian tanpa memikirkan nasib yang bakal menimpa mereka. Oleh itu, sebelum kes ini mengorbankan nyawa manusia yang lebih ramai, semua pihak haruslah sedar akan kesannya dan bersama-samalah kita membanterasnya agar tiada siapa lagi yang akan menjadi mangsa yang seterusnya. Sekian, terima kasih.